kita akan teruskan dengan update Cospen Plus oleh Dr. Siti Nurbaya binti Syarif. Okay, dipersilakan untuk doktor. Okay, thank you Nat. Okay, so hi semua. Hello. Thank you. Berapa hari ni partisipan berapa ramai? Ramai. 23. So welcome all. I know you guys sibuk. Thank you to meluangkan masa. So kita kalau boleh kita pergi 2 hari ni, we want it to be very packed and then you all can have tools untuk menjalankan Cospen Plus. Okay. So tak boleh nampak? Start video. Oh. Oh muka I. Oh, penat pakai lipstick. Lepas tu tak ada on camera. Apalah. Okay. So, hello. Okay, so kita pada tahun ini kita masih lagi dalam COVID. Okay, so masih lagi banyak state yang kes masih tinggi, and yang kita faham bahawasanya masih lagi ada healthcare workers yang ada positif COVID. So we understand that pegawai-pegawai kepas lah banyak kerja. Jadi the spirit for kita 2021 ni, kita nak cuba to simplify untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau boleh, a lot of the components tu online. So kita memperkukuhkan online dan kita mengeluarkan tools-tools seperti infografik yang very resourceful in the sense that we put all the information in infographic so that tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan infografik ini untuk menyampaikan program. Okay, so saya akan memberikan updates, beberapa updates tentang program. Okay, iaitu saringan kesihatan kendiri, pencegahan COVID-19 di tempat kerja dan halaman e-minda. Okay. These are the main updates untuk tahun ini, because yang lain tu macam continue yang lama kan, cumanya kita membangunkan infografik. Okay. So untuk saringan kesihatan kendiri, kita tahun ini hendak menggalakkan semua tempat kerja untuk menyediakan stesen saringan kesihatan kendiri. So ini adalah barang-barang. So barang-barang benda yang sama, yang biasa. Okay, I don't want to go through all this because tuan-tuan dan puan-puan memang dah tahulah kan buat saringan. So kita juga ada membangunkan video. I think the video kita dah link kat bawah tu. Apa dia? Tak dengar. Tukar orang. Okay. These are barang-barang. Kalau kita nak promote, semua tempat kerja ada menyediakan barang-barang ini dan membuatkan satu sudut. So kalau boleh, dia ambil tinggi, tak payah ambil. Tinggi tulis apa yang dia ada, berat kena ambil, ukur lilit pinggang, tekanan darah, paras gula darah, status merokok, DAS21 and audit C. So penyelaras perlu menyediakan Google Form. Lepas tu buat QR code dan paparkan QR code. Lepas tu semua peralatan saringan perlu disinfeksi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Lepas tu imbas QR code. So the steps saya tulis kat sini lah. Slide ni akan diletakkan di website Jadi nanti ambil. So I'm not going to go through one by one sebab tuan-tuan dan puan-puan pun dah lebih mengetahui lah. It's all the same. Tapi cumanya kita nak hand sanitize sebelum and then kita ada hand sanitizing and then kita ada spray
disinfectant tu. So hand sanitize cuci tangan selama hand sanitize tu sebelum, and then twice a day, 2 kali sehari kena disinfeksikan barang-barang. So basically that's the basic things lah yang kita buat. Macam staff tu dia kena buat sendiri saringan di tempat. So these are the thing lah. Okay. This is one. So saringan kendiri, and then ada video ya tuan-tuan dan perempuan dekat dia punya link dekat bawah tu kan. This one. Ada link dekat bawah tu untuk video. So tuan-tuan dan perempuan tolong spreadkan video ni lah, bagi link ni kepada agensi Cos9+ supaya mereka boleh tengok lah video tu dan dia orang buat saringan kendiri. Okay, and then fill up the QR, the form, the online form. So I'm not going to go through sangat lah. I think you all dah lebih mengetahui. Okay. Alright. So next, saya hendak menceritakan tentang pencegahan COVID-19 di tempat kerja. Okay. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, banyak daripada kita punya COVID cases di tempat kerja. Jadi sebahagian memang NADMA sendiri telah mengeluarkan satu pelantindakan di mananya mereka nak tempat-tempat kerja tu kita menjalankan prevention, dan sebenarnya daripada peringkat NADMA telah mengenal pasti program Cos9+ sebagai salah satu program yang boleh menjalankan pencegahan COVID-19 di tempat kerja ni. Okey. Pada masa yang sama, saya faham juga yang tuan-tuan dan puan-puan, agensi memang banyak lah. Jadi kalau kita di PKD ni, kita dekat JKN, PKD nak buat program untuk semua, even webinar ramai pun kita nak buat berkala tentang pencegahan COVID pun, it is going to be a burden for you all. Jadi kita nak mencadangkan menggunakan platform HRDF. Okay, this one is kind of new. Saya pada 23 November yang lepas, kita ada membuat satu webinar dan yang hadir Selangor, KL dan Penang. So kepada tiga negeri tu dah tahulah tentang program ini. Okay, HRDF dia adalah satu fund yang di mana SME ada agensi-agensi yang bayar duit kepada HRDF. Jadi HRDF ni dia punya ahli-ahli dia boleh claim duit daripada HRDF untuk diorang punya training. Okay, HRDF itu sendiri telah mengenal pasti program kita sebagai satu program kesihatan yang boleh dituntut untuk HRDF. Okay, so dalam HRDF, dia orang ada sekumpulan TTT provider. So yang this one. So ni segitiga HRDF ni, saya hendak menceritakan tentang bagaimana kita menggunakan platform HRDF untuk menjalankan program-program Cos9+. Okay. Okay. So sekarang ni Cos9+ ni kita ada banyak skop-skop kan tuan-tuan dan puan. Jadi untuk HRDF untuk tahun ni kita HQ mencadangkan
untuk HRDF mungkin boleh fokus kepada pencegahan COVID-19, lepas tu mental health. Okay, so kita sebenarnya dekat kita dah tanya dah dekat HRDF, kita dah kenal pasti dalam 10 TTT provider iaitu syarikat-syarikat training yang boleh menjalankan program-program kesihatan di tempat di agensi-agensi lah. So agensi mula-mula daftar dengan kita kan. Agensi yang ada HRDF ni daftar dengan kita menjadi agensi Cospen Plus. So pendaftaran tu boleh buat di website. Website ni kita ada keluarkan di satu page tu yang link ni, iaitu boleh daftar online. Tapi tadi saya check link ni dia punya ada kena baiki sikit lah. Tapi we tell them to register online. Lepas tu agensi ni kita boleh guide dia untuk kenal pasti TTT provider yang boleh buat program-program di tempat kerja tu. So TTT provider ni dia adalah syarikat-syarikat training. Okay, so this provider dia boleh buat program macam berhenti merokok, dia boleh buat program mental health, dia boleh juga buat program pencegahan COVID-19 di mananya mereka buat webinar, dah ada guideline semua HRDF dah bagi. So diorang jemputlah diorang jemputlah speaker-speaker dan dia bayar speaker-speaker tu. So the TTT provider guided by you all, pegawai Cospen, pegawai KEPAS, you guide the TTT provider untuk buat program di agensi Cospen Plus. So they can do webinars, macam they do webinars and then this agency bayar kepada TTT provider. So di HRDF, you go to online, the HRDF dia ada guideline dekat situ macam mana at least 4 hours, adalah sedikit lah syarat-syarat. What syarat-syarat yang perlu diikuti untuk menjadikan program itu boleh claim. Okay, so that is why saya kata dia 4 hours, at least 4 hours. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh organisekan, kita tuan perempuan hanya bagi cadangan dia punya tentative je. Dia punya, you cakap lah the first hour is mental health, you cadangkan psychologist and we have a list of TTT providers that you can try first. Tapi sebenarnya tuan-tuan perempuan, TTT provider ni banyak. Setiap negeri tu ada banyak TTT provider dan HRDF pun ada list ni. So yang saya bagi ni is just 10 yang just to start off with. Tapi kalau you all call HRDF, you all will have more list lah. Okay. Yang bagusnya tentang ni, all the program will be dijalankan oleh the provider. So provider tu yang set tarikh dengan agensi, provider tu yang ambil speaker, yang bayar speaker, yang cari speaker. So and then agency just pay the provider and then so maksudnya program tu tuan-tuan dan puan-puan tak payah buat. Pengesian, the intervention tu tak payah buat. Contoh you nak buat stop smoking, you buat mental health 1 hour, stop smoking 3 hours. Is 4 hours, already it is HRDF claimable. Okay, untuk claim HRDF, kita ada keluarkan satu video dekat Cospen Plus yang ni yang belah kiri ni, link untuk minta bayaran tuntutan. How to ambil tuntutan, so boleh rujuk video tu. Sebenarnya bukan tuan-tuan yang
ambil tuntutan tu. It is the agency yang ambil tuntutan. So the agency bayar kepada TTT provider, lepas tu dia tuntut balik dari HRDF. Ya ke? Tak dengar? Ya Allah. Dengar? Oh, okay. Okay. Itulah ada yang tak dengar ya. Okay, so sekarang ni benda ni itulah HRDF punya platform ni dia adalah semuanya swasta, agensi swasta. So tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak sendiri kan, kita punya agensi banyaknya sekarang ni lebih kepada awam. Okay. Jadi platform HRDF ni kami nak mencadangkan kita jalankan tahun ini. Pertamanya kita nak membanyakkan sektor swasta. Keduanya memang dari peringkat NADMA sendiri dia identify SME yang selalunya memang daftar under HRDF, dia memerlukan pencegahan COVID. So the need is there. Lagi satu, saya akan uploadkan juga dekat website satu slide yang untuk pencegahan COVID-19. Okey, sekarang ni ada a group of public health specialist, Dr. Anza memang buat regular pencegahan COVID-19 di tempat kerja, pengurusan COVID-19 di tempat kerja punya webinars. So they share their slides with me. So saya akan share juga dengan tuan-tuan dan puan-puan. So Dr. Anza, her company is a TTT provider. So she's a public health specialist and she is TTT provider. Jadi maksudnya agensi ni hire her company untuk buat program, then they will pay the company. So Dr. Anza tak bolehlah buat campur mental health, campur COVID-19, campur kalau nak buat smoking, and then Dr. Anza will charge the agency and then they will claim from HRDF. Okay, ada soalan ke setakat ni? Tak dengar? Tuan-tuan dan puan-puan rasa boleh buat ke HRDF? I think you all kena actually this slot HRDF we wanted to do like a 3-hour kind of slot, but it was slashed off. So maybe kita do another slot specific for HRDF. Tetapi saya rasa kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok sendiri video yang telah dibuat dekat Cospen Plus punya YouTube channel and then visit the HRDF website hrdf.com.my, you all can understand how to do it. Okay, so positifnya dekat sini di mananya TTT provider yang buat program. You all answer the phone and then give the tentative the pengisian and the TTT provider will run. So tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat agensi Cospen dengan senang, dengan relatively easier because they will have to register under you all to get you all punya advice semua. So like if you focus on this, maybe you can already mencapai lah the KPI for new agencies for this year dengan lebih mudah lah. And then kurang kerja di mananya sebab intervensi banyak dibuat oleh
PTT. Cuma tapi tahun ini juga kita nak mereka buat kendiri kan saringan. Jadi kita gunakan video jugalah untuk mereka buat saringan kendiri. Ada soalan ke? Yalah bila kita webinar ni macam entah macam talking to yourself punya kind of thing. Saya tak nampak muka. Okey tak ada soalan kot. Belum ada lagi. Nanti tanya kat chat. Saya tengok chat Mana? Okey. Apa dia? Syakbin sepatutnya perlulah kan. Kalau kita buat kalau kita gunakan safety, kalau saya selalu advise especially agencies kan, community untuk guna safety Lancet. Sebab safety Lancet dia tak perlu Syakbin. Dia mahal sikit tapi dia tak perlu Syakbin sebab dia akan ada cushion dekat keliling tu kan. So if you all advise your agencies untuk beli safety Lancet, tak perlu Syakbin. But then actually kalau kita memang guna Lancet yang biasa tu memang kena ada Syakbin. Boleh sekali dengan Cospen community kan punya Syakbin, how they manage the Syakbin tu boleh gunakan sekali lah, but actually kena ada Syakbin. So the other option is guna safety Lancet, the ones yang no need Syakbin. Okay, alright. So this one is okay. You can call if you don't understand. Kalau tak faham tentang HRDF, tuan-tuan perempuan boleh call HRDF. So they have a number helpline. They are very helpful. The one that Sabahan guy, nice people. Tony. So nice people at HRDF. They are actually very welcoming kita untuk buat program menggunakan platform mereka kerana dia rasa perlu lebih banyak. So and then their fund tu ratus juta, billion is just waiting for us to use it. So don't I think jangan takut-takutlah sebab orang lain pun guna platform ni, we just need to tap in lah. Okay, next. Saya ni laju . So now saya nak memberi sedikit penerangan tentang penjagaan kesihatan mental pekerja, iaitu kita dah membangunkan Cospen plus halaman e-Minda. So halaman e-Minda ni sebab sekarang ni kita nak memudahkan tuan-tuan dan perempuan. So kita dah membangunkan satu halaman, a page dekat website kita yang in that page kita harap bila orang visit that page dia boleh buat saringan dan terus buat dia punya intervensi, terus ada dia punya tindakan lah. So the website dia punya link ialah https www.moh.gov.my/cospenplus/eminda. Okay. Okay. Boleh nampak? Nampak tak skrin? Stop share. Stop share screen.
Macam ni? Okay. Okay. So this link yang ke atas ni, moh.jv ni, it is a link juga. Tapi kalau you tuan-tuan dan perempuan tulis /cospenplus/eminda akan sampai dekat sini juga. Okay. Glamour lah sikit kan. Ni apa ni 2680 macam tak glamour lah. So lebih mudah moh.gov.my/cospenplus/eminda. So dia akan land dekat page ni. Okay. Firstly, saya letak yang atas kali ni ialah is a kita punya carta alih. Okay. So mula-mula ambil jawab DAS and then tengoklah normal ke dia punya skor dia. And then if normal atau ringan, buat intervensi umum. Kalau sederhana, teruk dan sangat teruk, buat umum juga tapi rujuk kaunselor atau klinik kesihatan atau klinik panel. So this is firstly the carta alih. So carta alih ni saya ambil daripada garis paduan. Okay. So yang the first one ni, link yang ni first saringan kesihatan mental, kita letak dia okay. Kita pergi sini, dia akan pergi kat saringan. Dekat dalam page ni dia menceritakan juga apa itu borang DAS, dan DAS ni dia macam disclaimer yang ia hanyalah merupakan saringan asas dan dia tidak boleh bukan untuk tujuan rujukan dalam mahkamah dan bukan untuk sokongan untuk pertukaran. We put this disclaimer sebab banyak juga masalah di tempat kerja di mana orang nak minta pindah, dia buat DAS aku teruk gila, so dia nak minta pindah. So that's why we put a disclaimer dekat sini lah. Okay, lepas tu bila klik kat sini, dia boleh download the borang DAS dalam bentuk yang ni. So dia akan tulis edit PDF ni, and then dia boleh hantar kepada dia punya penyelaras untuk review. Ataupun dia boleh pergi aplikasi DAS 21. Okay. Well, this one okay. Dia ada dia ada Android. Tak tahu lah kenapa this link Wi-Fi dia block. Oh ya. Sebab this one is at the Google Play. It is Android punya app. This one actually KKM yang buat this app. Di mananya bila dia jawab DAS tu, dia akan keluar ringan ke sederhana ke tu. Jadi dia buat tu, dia dah tahu result. Kalau yang pertama tu dia kena suruh penyelaras tengok kan, untuk buat dia punya hasil dia. But if dia guna app kat bawah ni, the results akan keluar terus. Okay, jikalau dia ada intervensi umum, okay, untuk yang 6 yang pertama ni, kita akan membangunkan video-video bersama kesihatan mental. Kan kesihatan mental dapat banyak duit untuk COVID, berjuta-juta, 24 juta katanya. Dan some of that money memang fokus untuk kesihatan mental punya initiative something. What is this? Projek khas kesihatan mental pekerja. Dia orang dapat peruntukan. Jadi memang sebahagian daripada peruntukan untuk kesihatan mental di tempat kerja. So kita akan bangunkan 6 video yang pertama ni. So this should be we are trying to do this as soon as possible. Kita punya skrip dah siap dah. Tinggal kita bila dah ada hire orang, then kita just give the script and then hopefully
boleh buatlah video-video ni. So video-video yang pertama ni belum ada lagi lah. Tapi yang link-link bawah ni dah ada lah. So kalau dia intervensi umum, dia just watch these videos lah untuk meningkatkan pengetahuan. So yang saya buat link-link ni, saya pilih video-video dan information yang adalah berkaitan dengan di tempat kerja. Okay. Okay, next. Jikalau mereka ada teruk, sederhana, teruk dan sangat teruk, dia boleh, jikalau kerja itu di ibu pejabat, dia klik yang pertama. Kalau sektor awam, yang kedua, sektor swasta di yang ketiga. So ni tiga-tiga ni adalah infografik yang telah kita bangunkan. Okay, kita tengok yang ni . So yang ni ibu pejabat ni, so pekerja tu sendiri boleh download infografik ni. Okay. So infografik ni first dia bagi link dekat eMinda. So because ini adalah PDF, link ni boleh klik. Dia hidup lah, dia boleh klik. So okay, kalau di IP KKM ni pertama ni Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Malaysia. So dia boleh menghubungi akrab yang berhampiran. Okay. So link ni dia ada directory untuk siapa-siapa yang akrab. Kita ada list siapa yang akrab. So dia boleh mendapat sokongan rakan sekerja. So tuan-tuan dan puan-puan boleh test power lah yang ni. We already tested it. Okay, the counselling, if still dia nak counselling, ni adalah information, dia punya telefon number untuk counselling bersemuka atau counselling atas talian. So counselling atas talian tu maksudnya dia macam befriender kan, dia tanya nak counselling melalui telefon lah. Kalau bersemuka ni dia kena buat temu janji. Okay, so this is the counselling. Okay, ada juga orang yang suka secara berkumpulan. So ni adalah, okay, this infografik ni adalah hasil kerjasama antara Kospen Plus, bahagian khidmat pengurusan dan kesihatan mental. So program yang tadi tu akrab tu di bawah khidmat pengurusan juga. It is an NGO. It is a group yang memang diorang adalah sukarelawan, tapi diorang diberi latihan oleh JPA untuk memberi kaunseling sebenarnya. Okay, so orang sama yang akrab dia menjalankan program Cakna Akrab. Okay, yang ni dia boleh memberi sesi bimbingan, ujian personality, terapi corporate message dan perkongsian ilmu. Ini adalah berkumpulan, but still kena buat appointment. So you kena call number ni untuk temu janji, untuk join berkumpulan ni. So if there's a lot of, I think it was more than 5 ke apa benda, I tak ingat dah berapa. Kalau cukup quorum, dia buat group punya session ni lah. So this is can call. Okay. So these are the ini adalah infografik yang IPKKM, pekerja di IPKKM boleh download dan diorang boleh, these are the resources lah untuk mereka menangani kesihatan mental lah kalau ada apa-apa masalah. Okay, next kalau kita tengok, okay, if it is agensi swasta, awam, dia klik this one, dia pun boleh download juga. Okay, so ini adalah di sektor awam. So sektor awam, firstly dia boleh pergi eMinda, klik kat sini. Secondly, akrab. Okay, akrab di sektor awam, diorang memang ada akrab mereka sendiri. Okay,
informasi boleh didapati daripada website myakrab.wordpress.com. So this website ada banyak information macam kementerian ni akrab dia siapa, kementerian ni akrab dia siapa, dia ada list dekat situlah, dekat dalam website. Yang tadi tu dia punya directory tu daripada moh.gov.my, dia memang ada directory. You see the different kementerian dia ada different akrab dia sendirilah. So WordPress, my akrab WordPress ni dia is for the other kementerian. So dia boleh rujuk di situ. Juga mereka boleh menghubungi pegawai psikologi di kementerian, jabatan atau agensi masing-masing. So di dalam perkhidmatan awam, mereka akan ada pegawai psikologi masing-masing di kementerian masing-masing. Contohnya kalau pegawai cikgu kan, tapi dia punya pegawai psikologi mungkin ada dekat Jabatan Negeri ataupun dia punya Jabatan Pendidikan Daerah. Macam itulah. So dia orang mesti mengetahui perkhidmatan di tempat masing-masing untuk sokongan psikologi. So ini adalah untuk sektor awam. Untuk sektor swasta, Okey, untuk sektor swasta, first sama Kospen Plus E-Minda, lepas tu counselling di tempat. Okey. Setengah syarikat swasta dia orang ada counselling di tempat kerja masing-masing. Okay, so they can do that lah. And then bantuan ini kalau hubungi hospital terdekat jika merasakan ada ancaman terhadap nyawa. Klik sini. So yang ni kita ada list hospital, bantuan di klinik kesihatan sekiranya anda perlu bercakap dengan kaki tangan profesional. Kunjungi klinik kesihatan terdekat. Click here or scan this QR code. And then ni adalah Mentari. So boleh dapatkan counselling. Click here. Intervensi di Mentari. And then Mentari ni is not walk in kan. Pusat Mentari ni dia adalah still appointment. And then badan bukan kerajaan, NGO, here. We click here and then there's another list yang akan tunjukkan badan-badan NGO. So this we took a lot of time Dr. Fazrul dan dengan Noor dulu kita buat kita buat 3 infografik ni dengan bantuan akrab, dengan bantuan dengan kerjasama bahagian khidmat pengurusan. So these 3 infographics are very resourceful lah. So kita harap tuan-tuan dan perempuan boleh menggunakan ni. Ia pun harapnya dapat memudahkan penyampaian program lah oleh tuan-tuan dan perempuan. Okey. Saya ada 5 minit lagi. Okey. Okey, saya sebenarnya yang Okey, skop saringan ni saya tak nak cakap banyak lah sebab tuan-tuan dan perempuan memang duk time and again buat benda yang saringan ni. So saringan ni kita kalau boleh memang kita nak semua agensi kalau boleh buat saringan, tapi kita memandangkan COVID ni memang susah sikit. Kita untuk tahun ini kita masih kita buat walaupun buat 1 saringan sahaja. Contohnya kalau buat blood pressure saja dikirakan membuat saringan. Macam dulu kena buat BP, reflux, kena buat ni baru kita dikirakan. Tapi kita salah satu. Kalau buat DAS pun dikira membuat saringan. Jadi selepas buat saringan
kita buat aktiviti-aktiviti yang berkaitan dan kita ulangi saringan berkenaan semula. Contohnya dah semula dan kita tengok dia punya keberkesanan program lah. Jadi yalah kita dulu punya saringan kita punya denominator 12,000. 2019, 2020 kita nampak pengurangan lah, memang kurang. Yalah banyak pun tak datang kerja kan masa tu PKP and all. Kita harap 2021 ni ada improve lah denominator, kerana kalau kita just tanya status merokok pun semua kita tanya status merokok, itu dikirakan saringan jugalah. Tapi kalau boleh kita buat semualah. Bila kita contoh saringan merokok, mungkin ada banyak perokok di dalam syarikat itu, kita buat saringan merokok and then kita buat spesifik program berhenti merokok and then kita buat saringan semula. So it's a solid program, it's a cheaper program and then kita boleh mempromosikan MQuick and really kita fokus sesuatu yang kukuh lah kan. Jadi kita dalam masa yang sama kita boleh meningkatkan saringan kita lah, tak adalah kita nak buat semua-semua sekali. So ialah saringan yang kita buat semualah BMI, ukur lilit pinggang, tekanan darah, semua-semua itulah. So buat salah satu pun dah kira membuat saringan. Itu saja. Ada soalan kepada Dr. Baya? Okay, bye. Thank you. Thank you Dr. Baya.